Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Sensei Classroom bersama Cikgu Faiz dalam tajuk Sejarah Tahun 5. Okey, kita akan mempelajari dan berkongsi mengenai topik 4 yang bertajuk Kedaulatan Negara dicabar. Okey, di dalam topik ni kita akan mempelajari dua benda, iaitu yang pertama dapat menyatakan istilah campur tangan, penjajahan dan naungan. Yang kedua, menyenaraikan kuasa asing yang campur tangan dan menjajah negara kita. Okey, tanpa membuang masa, kita akan pergi ke topik yang pertama. Okey, di dalam topik ni kita akan senaraikan semua negara yang campur tangan, yang pernah campur tangan dan menjajah negara kita. Ada berapa murid-murid? Cuba teka ada berapa. Okey, yang pertama kita tengok, kita ada Siam. Siam ni apa? Siam ni nama lain dia Thailand lah. Thailand, kerajaan Siam. Yang kedua kita ada Portugal. Portugal ni yang kita panggil Portugis tu, orang Portugis yang jajah negara kita. Yang ketiga kita ada Belanda. Keempat kita ada British. Dan yang terakhir kita ada Jepun. Okey, kelima-lima ni negara yang pernah campur tangan dan menjajah negara kita. Okey, ingat yang pertama kita ada Siam, Portugal, Belanda, British dan Jepun. Okay. Kenapa dia orang datang? Kenapa semua negara ni datang untuk mengambil negara kita? Kenapa dia orang berminat sangat dengan negara kita? Mari kita tengok faktor-faktor. Cikgu akan senaraikan faktor-faktor dia. Okey. Faktor yang pertama ialah hasil bumi. Hasil bumi. Negara kita merupakan salah satu negara yang kaya dengan hasil bumi. Jadi dia tengok negara kita ni, tanah Melayu ni kaya dengan hasil bumi. Sebagai contoh, apa hasil bumi yang kita ada? Sebagai contoh, emas. Emas. Lagi yang kedua kita ada biji timah. Bukan biji biji timah. Yang ketiga kita ada apa? Biji besi. Okey, bagus. Yang kedua, kedudukan yang strategik. Negara kita ni dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah garisan khatulistiwa dan di tengah-tengah laluan perdagangan. Okey, cikgu buat contoh okey. Jadi negara tanah Melayu ni, negara kita, dia terletak di tengah-tengah laluan perdagangan. Sebab zaman dulu perdagangan melalui jalan laut. Okey. Kenapa ramai yang akan ikut? Kalau kita ikut jauh, dia akan mengambil masa yang panjang. Okey, kalau ikut tepi ni dia akan mengambil masa yang panjang. Jadi para pedagang zaman dulu lebih akan memilih laluan inilah kerana dia merupakan shortcut. Okey, laluan yang pendek dan menjimat masa. Jadi apabila mereka ramai yang lalu kat kawasan ni, mereka akan berhenti di sinilah menjadi tempat tumpuan. Samalah dari sini, dari China ni lah, dia akan lalu tanah Melayu menjadi rebutan ramai. Okey, faham Okey, seterusnya kita pergi ke topik yang kedua. Bagi topik yang kedua, setelah strategi mereka
tengok yang pertama. Menggunakan cara naungan. Okey, naungan. Apa naungan ni murid-murid? Okey, kita tengok naungan bermaksud atau negeri. Sebab dia kuasa besar sebagai jadi contoh dia kita tengok kerajaan apa? Kerajaan Siam. Kerajaan Siam yang menggunakan kaedah naungan ni. Jadi negeri-negeri yang terlibat yang berada di bawah naungan kerajaan Siam ialah yang pertama negeri Kedah. Okey, yang kedua negeri Perlis. Yang ketiga Kelantan. Dan yang keempat negeri Terengganu. Jadi empat negeri ni dia perlu membayar ufti. Tengok, sebab dia berada di bawah naungan kerajaan Siam, sebagai perlindungan dia kena dalam masa yang ditetapkan mereka perlu membayar ufti. Membayar ufti. Ufti ni apa? Ufti ni sebagai contoh bayaran perlindungan lah. Bayaran perlindungan sebagai menjaga hubungan mereka kepada kerajaan Siam. Okey, itu naungan. Faham murid-murid? Yang seterusnya kita tengok penjajahan. Kita tengok yang kedua ialah penjajahan. Okey, apakah maksud penjajahan ni? Maksud penjajahan ialah menakluk sesebuah kawasan. Okey, dia menguasai kawasan yang dia datang tu, dia nak ambil alih. Dia mengambil alih daripada segi apa? Tengok, yang pertama dari segi politik, yang kedua dari segi ekonomi, dan yang ketiga dari segi sosial. Jadi negara asing ni dia datang ke tanah Melayu, kemudian dia menjajah negara kita. Dia mengambil alih dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dia mengaut semuanya. Okey, kita tengok penjajahan yang pertama berlaku di mana? Okey, penjajahan yang pertama berlaku di Okey, yang pertama berlaku di negeri Melaka. Siapa yang datang kat Melaka ni? Yang datang kat Melaka ialah Portugal. Negara pertama yang menjajah tanah Melayu. Kemudian di Sarawak, siapa? James Brooke. Keluarga James Brooke. James Brooke ni orang Eropah. Dia datang ke Sarawak dan menjajah Sarawak. Dan yang ketiga kita boleh tengok di Sabah. Dijajah oleh syarikat Borneo Utara British, atau nama lain dia ialah SBUB. Okey, tiga ni yang menjajah negara kita yang pertama sekali. Okey, dapat Seterusnya kita tengok yang ketiga. Kita naik sikit. Okey, yang ketiga kita nak tengok tentang campur tangan. Negara asing dia mencampuri
Okey, dia mencampuri dalam bidang apa? Macam mana kaedah dia mencampur tangan ni? Okey, kaedah dia melantik resident British. Pandai dia. Jahat ni. Resident British. Okey. Resident ni apa? Resident ni sebagai lebih kurang macam pegawai lah. Pegawai British. Dia pilih, kemudian diarahkan untuk memasuki kerajaan-kerajaan negeri yang ada kat Tanah Melayu lah. Fungsi dia untuk pentadbiran. Okey. Jadi dengan cara dia melantik residen-residen British ni, kemudian dia diarahkan masuk ke kerajaan-kerajaan Melayu dan menjadi salah satu orang penting kat Tanah Melayu ni, mengawal dan jadi penasihat kepada pemerintah tempatan untuk menguruskan pentadbiran. Gitulah kaedah dia masuk campur tangan ke negara kita. Jadi lama-lama dia menjajah negara kita. Untuk tajuk seterusnya, kita akan belajar sejarah-sejarah daripada Portugal. Okey, daripada Portugal, kemudian Belanda datang, kemudian British, dan yang terakhir Jepun datang. Kita akan belajar semua tu di tajuk yang seterusnya. Jadi sampai di situ saja untuk hari ini, untuk topik ini. Sekian, terima kasih.